Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, mengampunkan semua dosa-dosa kita, memberkati kedua orang tua kita, dan memberkati semua guru-guru kita, dan memberkati semua umat Nabi Muhammad SAW dari golongan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak penyakit COVID-19 yang sedang masih lagi melanda dunia. Dan juga mudah-mudahan dengan adanya pengajian pada hari ini, dengan berkat pengajian pada hari ini, Allah makbulkan dan mustajabkan dan menerima semua hajat-hajat kita di dunia dan juga di akhirat. Amin. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan pengajian tafsir kita dengan kita membaca, berzikir, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dengan kita membaca Ratib Al-Atas ataupun yang disebut dengan Ratib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram, thumma ila sahib ar-ratib qutb al-anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل والطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين
يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله بغراس وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس وإلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى أرواح عقيل وعبد الله وصالح بني عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمون وصلاح شأن ظاهر باطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى موت على دين الإسلام والإيمان بلا منحة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك العظيم الكريم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat walafiat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat. Kita nak pelajari ilmu tafsir, berarti kita mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ilmu tafsir, kita memahami ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah Ta'ala. Kelak tatkala kita wafat, mudah-mudahan Al-Quran datang kepada kita sebagai syafaat penolong kepada kita. Nabi SAW bersabda apa pada jemaah sekalian? Dalam mafhum hadisnya, Nabi bersabda, bacalah kamu Al-Quran kerana ia akan datang pada kamu, ya, ia akan datang kepadamu pada hari matimu sebagai syafaat kepada kamu, sebagai penolong kepada kamu. Baik, kita teruskan pengajian tafsir kita dan kita masih lagi dalam pembahasan pengajian dalam topik, ya, dalam surah Al-Baqarah. Maka hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-189, ya, ayat yang ke-189. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah
ayat yang ke-189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya, ya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Mereka bertanya kepada kamu. Kamu di sini, yas'aluna, itu artinya banyak orang yang bertanya. Ka artinya siapa? Yas'aluna ka. Itu perkataan huruf kaf ada baris. Ya. Huruf kaf ada baris. Ka. Itu menunjukkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Ya, mereka ini, manusia ini semua bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada juga para alim ulama memperjelaskan para sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ahillah, tentang ahillah. Ahillah ini apa maksudnya para jemaah sekalian? Ahillah artinya adalah apa? Adalah anak bulan. Ya, ahillah adalah perkataan plural daripada perkataan singular al-hilal. Hilal artinya satu anak bulan. Ahillah banyak anak bulan. Senang cakap, mereka bertanyakan kepada Nabi SAW tentang anak bulan. Qul, katakanlah, iaitu katakanlah Muhammad kepada mereka, kepada yang bertanya kepada Nabi SAW. Ya, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ia merupakan tanda-tanda waktu. Mawaqit artinya apa? Mawaqit adalah apa? Waktu-waktu. Mawaqit artinya waktu-waktu. Ya. Waktu-waktu yang mana ia daripada perkataan miqat. Ya, miqat. Linnas, untuk manusia. Ya, linnas, untuk manusia. Wal hajj, dan juga bagi orang, bagi haji, bagi orang menunaikan ibadah haji. Walaisal birra, dan bukanlah dinamakan kebaikan, bi anta'tul buyuta min zuhuriha, dengan kamu mendatangi rumah-rumah kamu, ya, dengan kamu mendatangi rumah-rumah kamu dari belakang. Ya, bukan artinya, ya, bukanlah dinamakan kebaikan. Minta maaf para jemaah sekalian, ya, mungkin awak dengar suara bel, ya. Itu rumah saya ada orang tekan bel para jemaah sekalian, ya. Kalau ada dengar suara baby nangis tu, anak bongsu saya para jemaah sekalian. Biasalah, ya, budak-budak umur 2 tahun, setahun setengah, naughty sikit lah para jemaah sekalian, dia. Minta maaf lah kalau awak ada terdengar suara-suara background. Dia anggaplah itu advertisement lah para jemaah sekalian, ya. Ya, advertisement lah. Walaisal birra, dan tidak dinamakan kebaikan, bi anta'tuna, dengan kamu semua mendatangi ataupun masuk ke dalam al-buyut, iaitu rumah-rumah kamu, min zuhuriha, daripada pintu belakang. Ya. Walakinnal birra manittaqa, tetapi yang dinamakan kebaikan itu ialah bagi siapa yang bertakwa. Waqtul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah-rumah kamu, masuklah ke dalam rumah-rumah kamu, min abwabiha, daripada pintu-pintunya. Daripada pintu-pintunya. Ya,
daripada pintu-pintunya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah. La'allakum tuflihun, semoga kamu semua beruntung. Ini adalah pengertian pada ayat yang ke-189 dalam surah Al-Baqarah. Baik, bagaimana pula tafsiran pada ayat tersebut? Ya, tafsir pada ayat tersebut diperjelaskan, ya, bahawasanya ayat ini para jemaah sekalian diturunkan, ya, berkata para alim ulama, ya, terdapat di dalam kitab-kitab tafsir yang lain, dan juga terdapat dari hadis-hadis daripada Nabi SAW, ya, memperjelaskan bahawasanya tatkala orang-orang bertanya, sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang bulan sabit, maka Allah Ta'ala pun turunkanlah ayat ini sebagai jawapannya. Ya, turunkanlah ayat ini sebagai jawapannya. Ada juga diperjelaskan bahawasanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, untuk apa diciptakan bulan sabit itu? Bulan sabit, crescent moon para jemaah sekalian. Ya, crescent moon. Bulan ini dia crescent moon, ya, dia dari kecil akan jadi besar, akan besar sampailah dia jadi satu bulan. Setelah itu dia jadi kecil lagi sampai dia crescent, lepas tu dia hilang. Gitu dia para jemaah sekalian, ya. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat ini sebagai jawapannya. Ada juga daripada riwayat Ibnu Abbas, juga riwayat daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya, memperjelaskan, ya, sahabat-sahabat tanya kepada Rasulullah, mengapa hilal awalnya nampak sangat kecil seperti benang, kemudian bertambah besar dan terus membesar hingga menjadi bulat, kemudian kembali berkurang dan menjadi kecil seperti semula dan tidak tetap pada satu bentuk. Maka jawapannya Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, ya, wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wa lin-nasi wal hajj. Tu dia para jemaah sekalian, ya. Dan ada juga yang memperjelaskan bahawasanya dan bukanlah suatu kebaikan, ya. Dan dalam ayat ini juga Allah Ta'ala memperjelaskan, kalau kita balik rumah, jangan masuk rumah daripada pintu belakang, masuk rumah daripada pintu depan, ya. Maksudnya bagaimana? Ada juga yang memperjelaskan, ya, bahawasanya mereka masuk ke rumah mereka dari pintu belakang. Ada yang jelaskan dari atas, dari atap masuk ke rumah, ya. Dan mereka menyangkakan itu suatu perkara yang baik. Ya, itu suatu perkara yang baik. Tetapi dijelaskan oleh Allah Ta'ala, yang dinamakan perkara yang baik adalah orang-orang yang melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang yang melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah dia sedikit sebanyak berkenaan tentang kenapa ayat ini diturunkan. Baik, kita pergi kepada tafsirnya pula para jemaah sekalian, ya. Tafsirnya pula, seperti yang para jemaah mengetahui, ya, kita mempelajari tafsir daripada kitab Pelita Al-Quran yang disusun oleh ulama tanah air kita, iaitu almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri rahimahullah ta'ala. Beliau memperjelaskan ayat ini bermula dengan perkataan yas'alunaka, ya. Maksudnya mereka semua, iaitu orang-orang manusia, sahabat-sahabat Nabi, bertanya kepada Nabi. Yang ditanyakan itu ialah mengapa bulan itu tidak tetap dengan satu keadaan tetapi berubah dari masa ke semasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala apa para jemaah sekalian? Menjawab soalan mereka itu dengan menerangkan faedah dan tujuan dari
keadaan bulan itu. Ini adalah satu cara penerangan kepada manusia dalam perkara yang mereka perlukan. Walaupun pertanyaan mereka pada mulanya bukan ke arah itu. Allah memerintahkan Nabi SAW menjawab bahawa anak bulan yang kamu tanyakan itu dijadikan oleh Allah demikian keadaannya untuk kamu mengetahui. Satu, untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui tentang waktu. Ya, untuk mengetahui tentang apa? Tentang urusan ibadah kamu. Dan tahu cara untuk mengira waktu. Ya. Dengan adanya bulan, maka dia tahu, oh ini kalau dah bulan-bulan berarti apa? Pertengahan bulan. Ini kalau dah timbul bulan ni berarti apa? Permulaan hari. Ini kalau dah bulan dah makin hilang berarti apa? Dah nak habis dah hari tersebut. Begitu dia perhitungan masa, ya, perhitungan waktu, ya, perhitungan masa, hari dan bulan, agar supaya kita dapat menjalankan urusan-urusan manusia, sama ada dalam urusan ibadah ataupun bukan urusan ibadah. Bukan urusan ibadah. Seperti apa? Bukan urusan ibadah, urusan jual beli. Contoh, kalau dulu kan tak ada time. Dulu kan orang bilang apa? Saya tengok, ya, kalau insya-Allah kita akan jumpa pada bulan purnama yang akan datang. Jadi bagaimana? Mereka tunggu bila dah bulan purnama, datang dia. Begitu dia. Ya, itu nama dia muamalat. Dan juga munakahat para jemaah sekalian. Juga munakahat. Ya. Ada juga ulama memperjelaskan apa? Ulama memperjelaskan berkenaan tentang tentang waktu ini adalah apa? Adalah waktu-waktu berkenaan tentang ada anak bulan, jadi dia tahu saya dah tanam. Jadi bila bulan ni tiba gini, oh ini dari bulan Sabit sampailah dia separuh bulan, oh pokok saya dah tumbuh. Itu dia nak tahu bila agaknya, kalau dia tanam bawang, dia tanam jagung, bila akan berhasil. Jadi mereka gunakan bulan. Ada juga yang memperjelaskan berkenaan tentang apa? Tentang perhitungan perempuan. Perhitungan perempuan iaitu apa? Ini senang cakap, bab munakahat. Bab hukum hakam kahwin. Maksud saya hukum hakam kahwin kan ada apabila terjadi penceraian. Ya, apabila terjadi penceraian, ada perempuan itu iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Ada apabila isteri tersebut dicerai, ditolak, ya, dalam keadaan haid, ya, maka iddahnya adalah salah satu quru', 3 kali bersih. Berarti kalau 3 kali bersih, ya, orang perempuan kebiasaannya apabila datang bulan, sebulan sekali, maka 3 kali bersih berarti apa? 3 bulan para jemaah sekalian. Itu cara untuk menghitung. Cara untuk menghitung. Dan juga untuk keperluan keperluan ibadah seperti apa? Seperti mereka menghitung bulan, oh datanglah dia sekarang ini bulan apa? Bulan bulan puasa Ramadan. Datanglah dia bulan Syawal. Datanglah dia bulan Zulqa'dah. Datanglah dia bulan 10 daripada bulan haji. Ya. Dan seterusnya para jemaah sekalian. Ya, maka itulah yang dimaksudkan qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Itu dia. Ya. Dan juga ada keterangan-keterangan di dalam Al-Quran berkenaan tentang waktu ini. Ya, kalau kita buka di dalam kitab kita, kitab pelita Al-Quran ini, ya, almarhum Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, minta maaf pada jemaah sekalian,
Anak saya notis sikit. Ya. Pada surah Yunus ayat yang kelima, ya, diperjelaskan, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dalam surah Yunus juga ayat yang kelima, Allah Ta'ala sebut tentang waktu. Ya. Apa maksud daripada ayat tersebut? Ayat yang kelima dalam surah Yunus. Huwallazi ja'ala syams. Dialah, ya ini Allah, yang menjadikan manusia dhiya'an. Matahari itu Allah Ta'ala jadikan dhiya'. Apa maksud dia? Terang. Wal qamara nuran. Dan bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dan ditetapkannya bagi bulan itu beberapa manzilah untuk kamu mengetahui bilangan tahun dan perkiraan jangka bulan tersebut. Ya, Allah Ta'ala tetapkan supaya kita boleh menghitung. Ya, sekarang orang dah tak pakai bulan. Ini orang dulu-dulu para jemaah sekalian. Sekarang orang pakai watch, pakai jam. Saya pun lupa nak pakai jam para jemaah sekalian. Ya, sekarang pakai jam. Dulu nak sembahyang nak apa? Tengok matahari, tengok bulan. Ya, seperti kita nak sembahyang zuhur, ya. Apabila matahari itu tegak, masuklah dia waktu zuhur. Tapi belum boleh sembahyang. Sebab apa? Waktu zuhur artinya zawal. Apa arti zawal? Tergelincir matahari. Itu dia para jemaah sekalian, ya. Begitu juga dengan asar, ya. Mereka ukur, ya, dengan matahari terbit, matahari terbenam, bulan terbit, bulan terbenam. Ini orang dulu-dulu punya cara para jemaah sekalian. Ya, orang dulu-dulu punya cara. Hakadha. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menjadikan semua itu melainkan dengan kebenaran. Berarti apa? Ada sebab Allah Ta'ala jadikan matahari dia boleh terang, bulan bercahaya. Dengan Allah Ta'ala jadikan matahari dan bulan, maka ia menentukan perkiraan hari, perkiraan waktu, perkiraan masa. Maka Allah Ta'ala ciptakan ini semua bukan saja-saja saja Allah ciptakan, tapi Allah ciptakan ini semua apa? Ada kebenarannya. Ya, melainkan dengan kebenaran. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah jelaskan ayat-ayat ini bagi kaum yang mengetahui. Dan lagi satu, boleh kita faham juga para jemaah sekalian, Allah Ta'ala ciptakan bulan, ciptakan matahari, ya, agar supaya agar supaya manusia itu dapat membezakan. Kalau terbit matahari pagilah dia, ya. Kalau terbenam matahari, terbit bulan, maka malamlah dia. Kalau dah matahari terbenam, bulan terbit, berarti dah melalui satu hari. Ini semua Allah Ta'ala ciptakan untuk kegunaan manusia. Dan juga apa para jemaah sekalian, adalah menunjukkan betapa hebat dan gagahnya, dan lebih tepat lagi kita cakap ia merupakan daripada ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha para jemaah sekalian. Ya. Di sini Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri rahimallahu ta'ala mendatangkan tafsir berkenaan tentang bulan para jemaah sekalian, berkenaan tentang hari, ya. Dijelaskan bagaimana berhubung dengan bulan-bulan ini, ada pula orang Arab yang telah membuat cara ibadah yang salah, dan mereka anggap itu suatu kebaikan, kebajikan, iaitu apabila mereka selesai berihram dan belum selesai amalan hajinya, mereka tidak masuk ke dalam rumah mereka dari pintu-pintu yang biasa. Kalau mereka tinggal di kemah, mereka akan masuk dari belakang kemah, dan jika mereka tinggal di rumah,
mereka akan masuk dari bumbungnya. Seperti tadi saya jelaskan para jemaah sekalian. Ya. Dan mereka menyangka perbuatan itu adalah kebaikan, kebajikan. Padahal kebajikan itu ialah takwa kepada Allah dan mengikut peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang ditinggalkan Allah. Kemudian Allah memerintahkan mereka supaya memasuki rumah-rumah mereka dari pintu. Ya. Waqtul buyuta min abwabiha. Itu dia Allah Ta'ala jelaskan. Berkata Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu an, ia adalah satu perumpamaan bahawa tiap-tiap perkara yang kita ingin lakukan hendaklah menurut salurannya yang betul. Berarti Allah Ta'ala memperjelaskan di sini, ya, tidaklah kalau kita lihat ya, ayat yang ke-189 ini, Allah jelaskan, laisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Ya, tidak dinamakan, bukanlah dinamakan orang itu melakukan kebaikan dengan dia mendatangi rumah-rumahnya itu dari belakang ataupun dari bumbung seperti tadi dijelaskan, tetapi yang dinamakan kebaikan adalah barang siapa yang bertakwa. Di sini para jemaah sekalian, dengan tafsiran yang dijelaskan oleh almarhum ya, Habib Abdullah ya, Habib Abdullah Al-Jufri, dengan beliau mendatangkan percakapannya seorang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu an, ya, bolehlah kita faham di sini manusia digalakkan untuk melaksanakan sebanyak mungkin kebaikan. Dan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tetapi bila kita nak melakukan suatu kebaikan, nak melaksanakan suatu ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perlu tahu cara untuk melaksanakannya. Kalau tak tahu, hanya main ikut-ikutan sahaja, ya, maka tak dinamakan orang itu melakukan kebaikan. Tidak dinamakan orang itu melakukan ketakwaan. Maka di sini perlu untuk kita faham para jemaah sekalian. Maka tepat apa yang dikatakan oleh almarhum Al-Habib Abdullah di dalam kitabnya Pelita Al-Quran ini, dengan beliau mendatangkan ya kalamnya sahabat, iaitu Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu an. Betul. Ya. Zaman sekarang ada orang mau melakukan kebaikan, tapi kebaikan yang dia lakukan, ketakwaan yang dia lakukan, dia menyangka yang dia itu melakukan kebaikan, ketakwaan betul, tapi sebenarnya salah. Dan lebih parah lagi para jemaah sekalian, kalau sudah orang itu melakukan kebaikan, ya, dan kalau orang itu sudah menyangka melakukan kebaikan, melakukan ketakwaan, dan ia merupakan macam mana saya nak cakap ni? Ya. Beginilah, ya. Dia buat suatu kebaikan, dia buat suatu ketakwaan, tapi sebenarnya salah. Tapi lebih teruk lagi, bila ditegur tidak mahu menerima. Ini lagi problem para jemaah sekalian. Sebab itu lihat apa kata Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu an. Ya. Beliau memperjelaskan lagi, hendaklah menurut salurannya yang betul. Bertanyalah kepada para ulama dan jangan bertanya kepada orang jahil. Itu dia. Dalam arti kata lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga ada menyatakan di dalam Al-Quran, dengan Allah berfirman, Allahu Akbar. Tadi baru saya ingat ayatnya. Sekarang lupa pula para jemaah sekalian, ya. Ya, ayatnya yang depan tu lupa saya. Ahlal zikri in kuntum la ta'lamun, ya. Ya, bertanyalah kamu kepada fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang ahlal zikri,
orang-orang ahlal zikri di sini, ahlal zikri di situ memperjelaskan apa? Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, orang yang lebih pandai daripada kamu. Senang cakap, kalau kita tak tahu, jangan buat hukum sendiri. Ya, baru baca kitab sikit, oh okey, saya dah tahu dah masalah ni dah. Ataupun orang tanya, dia terus main jawab. Dia tidak mau dia tidak mau rujuk dulu, ya, kepada para alim ulama, tidak mau buka kitab dulu, ya. Ataupun dia buka kitab dah tak faham tapi tak mau tanya, gunakan akal sendiri yang dia fahamkan. Ini tak mau para jemaah sekalian. Ini tak mau. Sebab itu, ya, dijelaskan bahawasanya, ya, sama juga, ya, dijelaskan tadi berkenaan tentang apa? Orang-orang Arab zaman dulu, katanya almarhum Habib Abdullah, mereka selesai pakai ihram. Ya, maksud ihram di sini boleh kita faham bahawasanya apa? Allah Taala pun singgung pada ayat ini, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Berarti apa? Orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umrah, dia perlu tahu hukum-hukum, rukun-rukun. Ya, dia perlu tahu perkara-perkara yang bersangkutan tentang ibadah haji dan umrah. Perlu tahu, tak boleh suka-suka. Ya, dia pun nak jatuhkan niat umrah, tak boleh suka-suka. Dia pakai ihram, tak boleh suka-suka. Para jemaah sekalian, saya pernah dulu, para jemaah sekalian, kesian, ya, sebab dia tak tahu, para jemaah sekalian, kesian, ya. Saya nampak, ya, orang Singapura ni, para jemaah sekalian, menunaikan ibadah apa? Menunaikan ibadah umrah. Apa yang kita faham, ya, apa? Zara. Kasih adik keluar, mari sini, tak apa. Iya sayang. Iyalah sayang. Minta maaf para jemaah sekalian, ya. Tadi saya bilang ada anak saya notis sikit, inilah dia. Ini yang paling bongsu, minta maaf para jemaah sekalian. Iya sayang. Tengok siapa tu? Bilang Assalamualaikum. Sana. Assalamualaikum. Ya. Minta maaf para jemaah sekalian, ya. Baik, dulu pernah saya menunaikan ibadah umrah para jemaah sekalian. Apa yang saya faham, ya, kalau kita daripada Madinah nak ke Mekah, kita akan jatuhkan niat di Bir Ali ataupun Zulhulaifah. Ya, sama di tempat tu. Ya. Jadi bila kita pun jatuhkan niat, baru setelah itu kita akan meneruskan perjalanan kita ke kota Mekah. Ya, sampai di kota Mekah, kita pun melaksanakanlah ibadah umrah kita. Tapi ada sekelompok, ya, orang-orang yang saya jumpa, kesian para jemaah sekalian, mereka tidak jatuhkan niat di Zulhulaifah, di Bir Ali. Kerana apa? Sebab mutawifnya jelaskan, terlalu jam sangat. Jadi kita tak payah jatuhkan niat di sini. Nanti kita jatuhkan niat di mana? Kita jatuhkan niat di Tan'im. Saya bila dengar gitu, saya astaghfirullahalazim. Ini sudah salah, saya bilang. Yang apa yang saya faham, kita mau jatuhkan niat di Tan'im adalah untuk orang Mekah. Orang Mekah kalau mau melaksanakan, kalau kita berada di Mekah, kita mau kalau kita berada di Mekah, kita mau melaksanakan ibadah umrah, kita perlu keluar dari tanah haram menuju ke Tan'im, menuju ke Ji'ranah, ya, menuju ke Hudaibiyah. Hadzahu. Tapi ini, sebab itu ni, tengok ni para jemaah sekalian. Allah kasih kita contoh, walaisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Tidak dinamakan orang itu melakukan kebaikan dengan dia balik rumah, mendatangi rumah dia tu dengan apa? Dengan dia masuk rumah daripada pintu belakang. Senang cakap, dia balik rumah, dia tak ada Assalamualaikum. Tahu-tahu, macam-macam gitulah para jemaah sekalian. Ini salah, tak boleh. Dan yang kalaulah dia menyangkakan dia tu melakukan kebaikan, kenapa you tengok I?
Kalaulah dia menyangkakan yang dia tu melakukan kebaikan, sebenarnya itu bukan kebaikan yang dinamakan orang kebaikan. Tengok Allah Taala jelaskan, walakinnal birra manittaqa, iaitu orang yang bertakwa itu dinamakan melakukan kebaikan. Dan Allah jelaskan waqtul buyut min abwabiha. Kalau balik rumah, tolonglah masuk dari pintu, jangan masuk dari tingkap. Ya. Jadi kalau kita nak buat tak mau, no, cannot. Cannot, tak mau. Ya, ni kena. Nah. Jadi kalau kita nak buat kebaikan, nak melaksanakan perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena belajar. Tak faham, tanya. Buka kitab tak faham, tanya. Kalau buka kitab, baca, faham, betul fahamnya, okey, bismillahirrahmanirrahim. No problem para jemaah sekalian. Tapi takut kalau tak faham, tanya. Saya sendiri masih tanya para jemaah sekalian. Ya, saya tanya kepada kawan-kawan saya, ya, asatizah yang lain seperti Ustaz Ghaus, Ustaz Mazduki, Ustaz Sofian Jadi, ya, Ustaz siapa lagi, ya, banyaklah ustaz-ustaz yang lain, ya. Kadang-kadang saya tanya juga kepada ustaz-ustaz yang senior, seperti apa? Seperti para alim ulama kita. Siapa? Ustaz Tengku Fauzi, Ustaz Muhammad Hasbi Hasan. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Hakadha, ya, hakadha. Dan Allah tutup ayat ini dengan Allah jelaskan apa? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. No, tak boleh. Tak mau tulis-tulis ni, cannot. Ini kitab babah, tak mau. Tak boleh tulis-tulis. Nanti nak tulis, ambil paper, okey? Sekarang sit down here, diam. Allah Ta'ala jelaskan apa? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, semoga kamu beruntung. Berarti apa? Orang yang tidak akan beruntung berarti dia tidak pernah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala, orang yang bertakwa tu bagaimana? Melaksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam urusan agama, urusan duniawi, urusan ukhrawi, perlu ikut perjalanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, katakan para jemaah sekalian, kalau kita tahu orang perempuan itu sudah dicerai oleh suaminya dan ia diceraikan sewaktu orang perempuan itu haid, maka selama dalam iddah, ya, selama dalam iddah ataupun perempuan itu diceraikan, perempuan itu tidak dalam keadaan haid tapi dia dalam keadaan dalam keadaan iddah 4 bulan 10 hari, maka tak boleh kita masuk Minang. Ataupun kita sudah tahu perempuan itu sudah ada orang yang masuk Minang dan telah pun diterima, tahu-tahu kita pula masuk Minang, ada keterangan jelaskan haram itu, tak boleh. Ya, tak boleh. Begitu jugalah para jemaah sekalian tentang urusan-urusan agama yang lain. Tak boleh kita main suka-suka. Senang cakap, ya. Ada orang bilang dalam urusan pindah mazhab, taklid pun sama juga. Tak boleh kita suka-suka mentaklid minta maaf lah kalau terkasar sikit bahasa saya, taklid buta, haram, tak boleh. Ya, kita mau bertaklid perlu tahu caranya, ada rukun-rukun, syarat-syaratnya dan ada sebab kita boleh taklid. Tak boleh kita suka-suka. Okey, hari ni saya nak ikut mazhab Hanafi. Okey, besok saya ikut mazhab Syafi'i. Tak boleh. Mau tanya, apa pasal awak tukar mazhab? Apa sebabnya? Tu dia para jemaah. Ini unsur ketakwaan, tak boleh suka-suka. Ada orang main suka-suka, ada haram. Ya. Waktu sembahyang pun sama para jemaah sekalian, dia. Sekarang ini contohlah katakan, ya, sekarang ini apa? Ya, contoh katakan masuk waktu zuhur, tapi awak sembahyang usolli fardal asri. Haram, tak boleh.
Ataupun belum masuk waktu asar, masih waktu zuhur, tapi awak solat zuhur, haram. Seperti sekarang malam ini, sekarang sudah jam 9:30, masih ada waktu isyak. Tapi apa? Usolli fardhu subhi. Ini waktu isyak, kenapa awak niat subuh? Haram. Tak boleh. Ya. Awak kenapa tak makan? Ya, tak tak minum. Saya puasa. Puasa apa? Bayar hutang ke? Tak ada. Puasa sunat ke? Tak ada. Apa? Saya puasa Ramadan. Ish. Sekarang belum bulan Ramadan tapi awak puasa Ramadan. Haram, tak boleh. Ini unsur ketakwaan. Perlu tahu ini semua. Zaman sekarang orang kadang-kadang apa? Buka kitab, maka fahamkan dengan akalnya sendiri. Tak boleh. Ya, tak mau bertanya dengan orang-orang yang pandai, orang-orang yang alim pun tak boleh. Kalau dia buka kitab, dia ada ilmu pengetahuan dan dia faham tentang hukum, okeylah, no problem, tak jadi masalah, asalkan fahamannya betul. Tapi kalau fahamannya tak betul, sebab itu hujung ayat ini Allah Ta'ala jelaskan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, semoga kamu beruntung. Begitulah dia para jemaah sekalian, ya. Tafsiran ayat tafsiran ayat yang ke-189, ya. Minta maaf para jemaah sekalian, hari ini kalau awak ada dengar suara bel, ya, maklumlah, ya. Zaman dah canggih para jemaah sekalian, ya. Makan pun sekarang semua kita boleh picit pakai telefon saja, ya. Maka datanglah dia Grab Food ke, Food Panda ke, Deliveroo ke, ting tong, gitulah, ya. Dan minta maaf lah kalau lah awak terdengar suara si cute ni. Ya. Lang, Assalamualaikum. Macam mana? Cakap. Macam mana? Hai, bye. Macam mana bye? Bye. Flying kiss. Alah, pandai je. Minta maaf lah para jemaah sekalian, ya. Baiklah para jemaah sekalian, saya rasa saya cukupkanlah sampai di sini. Kita punya kita punya pengajian, ya, tafsir. Kita punya pengajian tafsir. Tak mau. Tengok, dirty ready. Cannot. Hold. Tak mau buka. No. Saya cukupkanlah pengajian tafsir kita pada kali ini dan mohon maaf atas segala kekurangan, ya, dan insya-Allah kita akan jumpa pada minggu-minggu selanjutnya, insya-Allah, ya, minggu selanjutnya, pada minggu depanlah para jemaah sekalian, insya-Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Anna Allah ya'fu anna wa an walidina wa an auladina wa an masyayikhina wa an muallimina wa an ahli al-huquqi alaina wa an jami'il muslimin. وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان ومن يعتادون الرواه والقراءة في هذا المكان الشريف وتوفاهم الموت وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik para jemaah sekalian, dengan itu saya cukupkanlah, ya, pengajian kita, dan terima kasih saya ucapkan kepada semua para jemaah. Saya boleh lihat di sini, masya-Allah, ya, ada sebahagian para jemaah dari Singapura, ada yang daripada Malaysia, ya, ada daripada Indonesia yang menyaksikan pengajian tafsir ini secara live streaming, ya.
di Facebook Majlis Rasulullah Singapura, ya. Dan ada juga yang bertanya kepada saya, bila agaknya Majlis Rasulullah akan kembali ke masjid, dan bila agaknya kuliah-kuliah yang dipimpin oleh saya sendiri kembali ke masjid. Untuk sementara ni para jemaah sekalian, belum lagi ada info daripada pihak masjid yang bahawasanya kuliah-kuliah dan majlis-majlis itu dapat dimula kembali ke masjid, ya. Jadi selagi belum ada keputusan rasmi daripada pihak masjid, selagi itu kita punya majlis kita tetap secara online, live streaming saja para jemaah sekalian, ya. Baik, terima kasih para jemaah sekalian atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.